Dalam dunia yang kita pijak ini, ada ruang-ruang yang tidak terlihat oleh mata, antara nyata dan gaib. Inilah kisah alam maya. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kepada para pendengar dan kembali lagi di channel Kisah Alam Maya. Seperti biasa, kita akan kongsikan cerita-cerita ataupun pengalaman seram kepada pendengar. Perkongsian kisah pengalaman seorang lelaki yang sedang mencari kayu api di hutan dan dijemput oleh seorang perempuan ke alam bunian. Sebelum kita teruskan dengan cerita ni, boleh tekan butang like dulu, dan kepada yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe dan loceng di bawah supaya tak ketinggalan video terbaru nanti. Jadi seperti biasa, kita teruskan dengan cerita ni. Satu pengalaman yang berlaku pada aku sendiri. Aku tahu ini kedengaran mustahil, tapi percayalah, ini benar-benar berlaku. Aku seorang yang biasa-biasa sahaja, tapi satu pengalaman di hutan ini banyak mengubah hidup aku sepenuhnya. Mungkin akan rasa pelik kepada yang mendengar cerita aku, tapi aku berharap cerita aku ini boleh dijadikan pengajaran. Aku masih ingat hari itu. Matahari hampir tegak di kepala dan aku keluar ke hutan seperti biasa nak cari kayu api. Aku tinggal di kampung kecil, hidup sederhana. Tapi pagi itu, hati aku terasa ada sesuatu yang lain. Seperti ada dorongan halus supaya aku masuk lebih jauh ke dalam hutan. Aku menapak perlahan-lahan, daun kering di kaki berderap. Angin meniup lembut, sejuk tapi tidak menusuk. Dalam kepala aku fikir ini biasa sahaja. Tapi aku mula perasan sesuatu. Dari celah pokok aku nampak cahaya aneh. Bukan cahaya matahari biasa, tapi lembut, sedikit berwarna merah jambu dan berkelip seolah-olah hidup. Aku berhenti seketika, hati berdebar. Aku cuba nak mengelak, tapi satu perasaan menarik aku ke arah cahaya itu dan aku nampak dia seorang perempuan. Cantiknya bukan manusia biasa. Kulit berseri, rambut panjang terurai dan matanya ada sinar yang menenangkan tapi juga menggetarkan jiwa aku. Dia senyum dan dengan suara lembut tapi tegas berkata, "Kenapa kau seorang diri masuk ke hutan ini?" Aku tergagap, cuba menjawab, "Aku cari kayu api, tapi mungkin tersesat." Dia tersenyum lagi. Dan tiba-tiba aku rasa aku tak boleh menolak. "Ikut aku. Aku ada sesuatu untuk kau," katanya. Aku ikut dia walaupun dalam hati aku risau. Tapi rasa ingin tahu mengatasi ketakutan. Kami berjalan melalui hutan, tapi hutan itu lain. Pokok-pokok tinggi, bunga-bunga aneh yang aku tak pernah nampak. Udara terasa lebih hidup, seperti menghembuskan energi sendiri. Selepas beberapa ketika, kami sampai ke satu perkampungan kecil. Rumah-rumahnya cantik, halus, tapi bukan seperti rumah manusia. Ada aura yang membuat aku tahu ini bukan tempat manusia. Orang-orang di situ, mereka halus, wajah cantik, pergerakan lembut. Aku berada di dunia bunian. Perempuan itu menuntunku ke rumah kecil. Dia menghulurkan sebuah batu delima merah menyala. "Ini untuk kau. Simpan baik-baik. Batu ini boleh bantu orang yang sakit. Tapi ingat, gunakan untuk kebaikan, bukan untuk kepentingan diri sendiri." Aku pegang batu itu, tangan bergetar. Rasa hangat menular dan aku rasa satu tanggungjawab besar menimpa aku. Dia mengajar aku cara menggunakannya, cara menekannya pada badan pesakit, cara membaca niat yang betul. Semua ilmu itu terasa ajaib, tapi aku belajar perlahan-lahan. Hari demi hari, aku belajar dari perempuan bunian itu. Dia selalu berpesan, "Waktu kau di sini tak lama. Bila kau kembali, dunia manusia mungkin kelihatan berbeza. Jangan terkejut." Aku tak faham maksud dia, tapi aku ikut sahaja. Selepas beberapa hari, dia bawa aku keluar dari perkampungan itu. Setiap langkah terasa aneh, seperti masa berjalan lain. Tiba-tiba aku sudah berada di tepi sungai dekat kampung aku. Aku pandang sekeliling, semuanya nampak sama.
Tapi ada yang berbeza. Rumah, jalan, orang-orang, semuanya berubah sedikit. Ternyata 3 hari telah berlalu sejak aku masuk hutan itu, walaupun rasanya baru beberapa jam. Masa di dunia bunian berjalan lain. Aku bawa pulang batu delima itu. Awalnya aku ragu-ragu nak gunakannya. Tapi kemudian seorang jiran yang sakit datang meminta pertolongan. Aku tekankan batu itu pada badannya, ikut cara yang diajar perempuan bunian tadi. Dan kesakitan mereka berkurang. Aku terkejut, tapi lega. Sejak hari itu, orang mula datang dari kampung lain untuk minta pertolongan. Batu delima itu, bersama ilmu yang aku pelajari, menjadikan aku tukang ubat kampung. Aku belajar membantu orang tanpa meminta balasan. Dan setiap kali aku pegang batu itu, aku teringat dunia bunian, perempuan yang menjemput aku, dan pesannya tentang kebaikan. Aku tak pernah kembali ke perkampungan itu. Tapi pengalaman itu sentiasa mengingatkan aku. Dunia kita hanyalah sebahagian daripada alam yang luas. Kadang-kadang peluang datang sekali sahaja. Dan bila diberi ilmu, kita mesti gunakan untuk membantu orang lain, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Itulah pengalaman aku, satu pengalaman yang mengubah hidup aku. Dijemput ke dunia bunian, menerima ilmu luar biasa, dan kembali ke dunia nyata dengan tujuan menolong orang. Kalau kau sendiri berjalan di hutan, jangan pandang ringan. Mungkin ada sesuatu yang sedang memerhati, sesuatu yang mampu mengubah hidup kau juga, jika kau cukup berani untuk mengikutinya.